أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Darul Ikram Kancung Darat Banting Selangor Malaysia, barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, diberi hormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare wis madang oporong kayu ngelih wai, yang lapo tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah banyak-banyak kerana pada malam yang baik ini kita menjadi insan terpilih. Kerana yang jemput kita bukan YB Tan Sri, AJK JKK pun bukan. Yang jemput kita Allah Rabbi, Tuhan kita, Allahu Akbar. Kalau yang namanya jiran depan rumah kita dia buat kenduri kahwin tak jemput, orang patut kita rasa terhina. Tapi siapa yang mana dia rumah je dekat dengan surau masjid tak boleh datang, dia sedang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita rasa beruntung kerana kita menjadi insan terpilih pada malam ini, dijemput oleh Allah. InsyaAllah tajuk kita pada hari ini, jangan cuba membantah Allah. Kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani karangan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ataupun Al-Jilani, merupakan Sultanul Awliya, ketua sultan bagi wali-wali. Jadi kita tak jadi wali, dapat belajar ilmu kewalian pun jadilah. Mudah-mudahan jadi wali insya-Allah. Wali Songo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insyaallah. Hadirin sekalian, boleh dapatkan selawat ini di YouTube, Facebook, Instagram dan juga Google. Di TikTok pun boleh. Type saja selawat Tafrijiyah ataupun selawat Nariyah. Ramai asatizah yang mengalunkan yang boleh kita amalkan bersama insya-Allah. Hadirin sekalian, jangan cuba membantah Allah. Tanda redha kepada Allah adalah jangan sesekali engkau mencita-citakan selain apa yang diredai oleh Allah. Tanda kita mengejar redha Allah, bila sebut tentang redha ni maksudnya tenang, redha ni maksudnya cool, redha ni maksudnya ayem. Pada orang mukmin ni dalam hidupnya sama je. Bila kita dah sampai satu tahap mencintai Allah dengan sepenuh hati, podo wae, sama aja. Susah ataupun senang, dua-dua sama. Kaya atau miskin, dua-dua sama. Sebab dia bukan tentang nilai, tetapi dia berkenaan tentang siapa yang memberi. Ya. Ni air ni, ya, yang bagi siapa? Yang bagi Allah. Betul-betul. Jadi sebab itu kita kena hargai. Ya, kalau kita sebut tentang pen, ada dua pen. Satu yang bagi kanca batir kita, satu yang bagi mak dewe, maknya. Mana yang lebih berharga? Mak dewe. Walaupun harga pennya okor seringgit, walaupun cuma seringgit, tapi mak yang bagi lebih bernilai. Dia bukan tentang pen, tetapi siapa yang bagi. Maka yang bagi mata siapa? Yang bagi telinga, yang bagi kaki, semua Allah. Jadi tanda redanya seseorang mencita-citakan sesuatu apa yang dicita-citakan Allah, dan tidak mencita-citakan sesuatu yang tidak dicita-citakan Allah. Dalam arti kata bersyukur, iaitu apa dia? Menggunakan nikmat sesuai mengikut yang memberi nikmat. Menggunakan nikmat sesuai mengikut kehendak yang memberi nikmat. Jadi yang bagi nikmat mata siapa? Allah. Allah suruh gunakan mata untuk ketaatan, guna ketaatan. Yang bagi telinga, Allah. Yang bagi panca indera, Allah. Maka kita mestilah menggunakan panca indera, nikmat-nikmat, seluruh rezeki sesuai mengikut kehendak yang memberi nikmat. Ni dia. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kalau kita dikon diwarai, ya, dengan bos kita, ya, dibagi kereta, suruh apa dia? Bagi bukan bagi terus, bagi pinjam, suruh apa dia? Suruh hantar barang. Kena hantar barang sesuai mengikut yang memberi, kehendak yang memberi. Ini suruh apa dia? Suruh pergi hantar barang, kita buat benda lain. Kita ngopi, lepak, agak-agak dikeplai orang. Dikeplai. Kan? Dimarahnya. Jadi begitulah Allah Ta'ala bagi nikmat, kita tak gunakan sesuai mengikut kehendak yang memberi nikmat, maka wajarlah dikeplai, wajarlah dihumban dalam neraka Allah waliya na'udzubillah. Ini dia. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Membantah atau memprotes terhadap Allah Ta'ala dari hal takdir dan penentuannya. Ya. Jadi bila Allah Ta'ala arahkan, Allah suruh, jangan membantah. Jangan cuba kita membantah atau memprotes. Yang namanya manusia ni, yang namanya manusia ni, sikapnya apa dia? Suka memprotes, suka membantah, suka komplain. Ni dia. Ya, bila kita sampai satu tahap kecintaan yang maksimum pada Allah Ta'ala, sama aja. Ada anak, tak ada anak, sama. Kahwin, tak kahwin, sama. Ada duit, tak ada duit, sama. Dia mula bersetuju kerana yang bagi ni Allah. Kalau dulu nampak isteri asyik nak dikeplak-keplak aja. Tengok anak asyik dikeplak-keplak, dipukul-pukul, lempang-lempang aja anak. Tapi hari ni bila datang kuliah hari-hari, balik rumah tengok isteri malasih lah. Kesiannya lah isteri aku kok kahwin dengan aku. Kenapa? Kok diujaki aja orang kodongan, dibiarkan tak pakai tudung. Kesiannya, ya Allah. Kesiannya isteri aku ni. Isteri dia hari-hari melawan cakap. Kerana apa dia? Kerana kesiannya lah kahwin dengan aku yang kurang agama, gagal mendidik. Isteri ni bila dia degil, dia tak dengar cakap, cerminan kita. Kita sebagai suami yang gagal mendidik. Allah, kita kesian, kita melas.
Kita pun hari-hari datang kuliah-kuliah, belajar ilmu agama supaya dapat belajar dan juga dapat mengajarkan kepada anak isteri kita. Kesiannya lah, sebab kurang ajar isteri, kurang ajar anak-anak. Kita sebagai ketua keluarga kurang ajar dulu kepada anak dan isteri kerana gagal memberi ilmu kerohanian, ilmu kebatinan dan juga ilmu beliau, ilmu yang dinamakan sebagai ilmu agama. Ini dia. Karena kalau kita melepaskan tanggungjawab di sekolah cuma ilmu asas dunia. Ilmu asas dunia, matematik, sains, geografi, tapi ada ilmu asas dalam agama, iaitu persiapan kematian. Karena ilmu matematik, sains, geografi, sains, semua ilmu ini takkan semua dipakai, tapi ilmu persiapan kematian, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Wajib kita sebagai ketua keluarga mendidik anak isteri kita memahami tentang persiapan kematian. Kalau anak kita diwarai ke peluang masjid, diajak pergi suruh masjid, let dulu yang enjoy dulu, seknom katanya. Muda lagi. Tapi kita saputi, kita keperai, marah-marahlah. Ayah kenapa pukul saya? Kalau kamu nak tahu, kalau kamu tak sembahyang, kamu dipukul oleh malaikat, kamu dihumban sebanyak berapa lama? 40 tahun ke dalam api neraka. 40 tahun. Terima kasih ya pukul saya. Kerana apa dia? Kerana pukulan ayah ni menyebabkan saya terselamat daripada pukulan malaikat, yang mana apa dia? Satu kali pukulan malaikat masuk ke dalam api neraka 40 tahun ke dalam. Jangan kata 40 tahun ke dalam, 4 saat pun dah lama tuan-tuan. Kalau saya campak batu, jatuh tak sampai 1 saat dah sampai lantai. Kalau 40 tahun macam mana jalan? Allahu Akbar. Apa? Ya, di dunia ni ulama kata bersabarlah dalam melakukan ketaatan. Bersabarlah sembahyang maghrib ni. Lepas ni kalau mati dah tak sembahyang maghrib dah. Kita dengar kuliah-kuliah, lepas ni kalau mati dah tak datang kuliah-kuliah dah. Sabarnya dalam ketaatan, kejap je. Siapa yang tak sabar dalam ketaatan, buat dosa, buat maksiat, sabar dekat akhirat, kalau dicemplung masuk dalam api neraka, sabar ke tak sabar, tak ada gunanya. Kerana apa dia? Kerana akhirat tempat azab. Maka bersabar di dunia kejap je. Pejam celik 20, pejam celik 30, pejam celik 40, pejam celik 50, bimbang pejam tak celik-celik kita. Betul ke betul? Dunia ni bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan. Maka setiap di antara kita mengejar kesombongan. Semua orang mengejar kesombongan dan angan-angan. Tuan-tuan, angan-angan dan kematian lebih dekat daripada angan-angan. Berapa ramai kawan-kawan, batin-batin, kocok-kocok kita yang meninggal dunia hari ini, minggu lepas, tahun lepas, bulan lepas. Angan-angan macam kita, tuan-tuan. Angan-angan nak keluarga bahagia, nak ada rumah besar, nak ada motor besar, nak ada bini besar, semua nak besar. Nak ada tanah banyak, nak ada jawatan, nak ada pangkat, nak ada kedudukan. Angan-angan tersebut, kematian lebih dekat daripada angan-angan. Sebahagian daripada angan-angan mereka tidak dapat pun, mereka telah mati dulu, tuan-tuan. Ini dia. Kematian ni bagaimana sifatnya? Mati ni tak sangkanya dia datang, macam tak sangkanya kita dapat penyakit. Jumpa doktor kata ni kena gout, ni kena kecil manis, ni kena diabetes, ini kena ni. Tiba-tiba malam mumet, tak tahu macam mana boleh datang pening. Tiba-tiba kena COVID-19, tak tahu macam mana kontak rapat kita ni boleh kena COVID-19. Datangnya mati sama yang mana boleh, ya, aspeknya yang kita tak expect tu sama macam datangnya sakit. Datangnya sakit tak expect macam datangnya mati. Itulah kematian itu datang dengan begitu cepat. Ramai orang yang mana apa dia layan angan-angan dia kejar kesombongan. Setiap orang mengejar kesombongan mengikut hobi dia. Ada orang hobi dia apa dia? Orang hobi dia yang namanya apa dia? Hobi dia tanam pokok bunga. Maka dia banyakkan bunga sampai orang puji dia. Lalu dia pun bangga dengan pujian-pujian tersebut. Ini dia. Ada orang hobi dia apa dia? Ya, cat rumah. Dia cat rumah. Ya, meling. Ya, ada orang hobi dia apa lagi? Ya, servis sekolah. Tiap-tiap minggu ganti air. Memang air ni macam air boleh buat minum. Contoh. Ya, tak salah. Hobi ni tak salah.
Tapi yang salah apa dia? Bunyi laungan azan, masih lagi melayan hobi. Maka yang mana dalam list mingguan, bulanan, tahunan kita tak ada pun list kain kafan, kita pakai saja kain kafan, maka kain kafan akan melondehkan semua nikmat-nikmat kita, semua pakaian-pakaian kita, harta kita, nama kita, jawatan kita, pangkat kita. Allahu Akbar. Siapa sangka orang yang mati hari ni, siapa sangka dia mati hari ni? Dia sangka boleh kuliah maghrib pada hari ni, dia sangka boleh sembahyang jemaah pada hari ni, tapi mereka tak ada peluang dah. Anak muda, bila kita ajak pergi surau, dia kata lelu. Siapa sangka kematian itu menjemput anak-anak muda dahulu. Tuan-tuan, boleh jadi saya pergi dulu daripada tuan-tuan. Kerana kematian tidak apa dia mengenal umur. Kematian tidak ada tanda-tanda, ya, melainkan ianya berlaku pada orang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tangan, ya, besok takut berhenti tengah jalan. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Nak cakap kita minum dulu, tuan-tuan tak ada air, saya minum seorang, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Hati orang mukmin tidak mengenal kenapa, bagaimana, Kenapa aku yang miskin, kenapa dia gaya, kenapa dia rumahnya besar, kenapa rumahku yang kecil. Kita bila tengok orang yang besar boleh terduduk, kenapa ya nak demam? Kenapa? Jiran sebelah tambah lagi rumah, kan? Bila pula besok pula demam lagi, kenapa ya ni jiran sebelah tambah bini baru. Ya, orang lain kahwin ayah yang panas, kenapa? Tak boleh tahan. Ayah yang pumpang-pumpang dekat kedai makan, ayahnya nak kahwin, orang lain kahwin dulu. Contoh. Ni tuan-tuan, ya. Dalam hidup ni kita petikai. Kita semua orang ada hasad dengki. Bila tengok orang kereta besar, dengki. Tengok orang rumah besar, dengki. Tengok orang tanah banyak, dengki. Tengok orang ada jawatan hebat, dengki. Ustaz, bagi tips sikit macam mana nak elak dengki ni. Sebab dengki ni semua orang kena. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Jangan kata siapa ustaz-ustaz pun boleh kena dengki. Ustaz yang ada mak tapis, okey, kau jangan pergi yang dekat mahat yang kat belakang tu. Kenapa pula? Mat kat belakang tu harap kerja apa dia? Ajar alim, ajar PK, tapi tajwid tu orang anggap ni ngaji dengan kita orang. Yang alim tu pula, kau jangan ajar dekat tajwid tu. Kenapa pula? Ustaz tajwid tu tajwid bagus, PK tu jangan anggap. Dengki. Itu ustaz dengan ustaz. Kalau golongan ustaz macam itu, yang baru nak start, habis. Jadi nak beritahu dengki ni, saya bagi contoh je. Ada kat semua orang. Nampak je orang baru, nampak pakai sebat, alamak, habislah, nanti nak ambil alih imam pula. Contoh, bukan kat sini, tempat lain. Nak bagi tahu apa dia? Penyakit hasad ni ada kat semua orang, dan hasad ni dia akan berlaku selabel. Cikgu sesama cikgu, doktor sama doktor, siapa lagi? Ustaz sesama ustaz, ya, kerja kilang sama kerja kilang. Dia tak ada kita dengki dengan Perdana Menteri, tak. Kita tak layak. Bertanding pun belum, betul. Kita tak haji dengki ke nak orang jadi Perdana Menteri, ya? Tak ada. Sebab kita bukan selabel. Kita akan berdengki dengan selabel dengan kita. Tips nak elak hasad dengki, pertama sekali, ulama ajar dua yang besar. Pertama sekali, jangan dengki dengan orang sebab kita tak tahu apa yang Allah ambil daripada dia. Kita nampak yang indah-indah je. Tengok dia anaknya pergi sekolah, dia hantar naik helikopter. Dahsyat. Ya, kita tengok dia indah-indah je. Ya, haji, untunglah haji ada helikopter. Untung apa? Doktor cakap aku boleh hidup tinggal 2 Jumaat je. Allah. Nampak tak? Kita nampak yang indah-indah, kita tak tahu masalah dia. Tuan-tuan nampak apa yang kawan-kawan kita seronok? Kita nampak yang seronok-seronok aja, bininya 2, bininya 3. Haji, untunglah bininya 2. Alah ustaz, 2-2 lagi dah. Contoh, ya. Nak bagi tahu kita ni tuan-tuan, pertama sekali jangan dengki dengan orang. Sebab apa dia? Kita tak tahu apa yang Allah ambil dari dia. Yang kita nampak dia banyak. Yang kita nampak, sebab orang kan tunjuk yang indah-indah aja, betul tak? Mana ada orang cerita masalah dia? Walaupun dia cerita, dia tak cerita semua. Kalau dia cerita, rupanya masalah kita tak ada apa-apa. Orang lain lagi besar masalah, cuma tak cerita je.
Ni tuan-tuan ni, walaupun nampak duduk macam ni je, kalau dengar saya pun tak sanggup. Ya ke? Sampai saya cakap macam tu. Nampak Haji relax je. Yelah ustaz, nak buat macam mana? Walaupun nampak Haji tenang, menyimpan 1001 ujian. Sebab dunia memang tempat ujian. Nak pergi mana tempat tak ada ujian? Dunia memang tempat ujian. Okey. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, jangan dengki dengan orang sebab kita tak tahu apa yang Allah ganti bahagian kita. Memang kita tak dapat ni. Dalam hidup ada banyak yang kita minta Allah tahan. Pertama Allah bagi, yang kedua Allah tahan, yang ketiga Allah simpan. Pertama Allah Ta'ala bagi kerana layak dia dapat. Yang kedua Allah tahan sebab sayang. Sebab yang ada ni sekarang ni pun yang Allah bagi, gagal ni baca Quran, gagal sembahyang di waktu jemaah, gagal je qiyamul lail. Yang ada ni nak bagi banyak-banyak ke laut. Betul tak? Sebab itu Allah tahan dan Allah sayang. Kita teringin nak jadi Pak Lurah, tak dilantik-lantik. Teringin nak jadi apa lagi? Nak jadi YB, tak dilantik-lantik. Ustaz, tak layak ke saya ustaz? Bukan tak layak je, cuma kuotanya cuma satu. Kita, dunia ni memang macam tu. Kita memang layak, cuma kadang kuotanya cuma satu. Tapi nak masuk syurga, tak ada kuota, unlimited. Yang dah ada apa dia? Yang ada peluang, kita tak rebut. Yang nasib-nasib, dia boleh dapat. Walaupun layak, tapi kalau tak dicalon, sebab kuotanya cuma satu. Ke Perdana Menteri boleh 5. Kalau 5 boleh lah. Kawasan sini ambil alih. Kan? Contoh, nak bagi tahu apa dia? Inilah akhirat. Akhirat, siapa yang nak memang boleh dapat. Tapi dunia, semua nak, tak semua orang boleh dapat sebab ada kuota dia. Nak jadi ketua kampung, seorang aja. Nak jadi YB, kawasan satu tempat, seorang aja. Nak jadi menteri, seorang aja. Tapi nak masuk syurga, semua boleh dengan syarat nak. Jadi yang kedua, jangan dengki dengan orang sebab apa dia? Sebab kita tak tahu apa yang Allah ganti. Boleh jadi lebih baik daripada dia. Hari ini rezeki dia, rezeki kita besok kita tak tahu. Sebab rezeki yang tidak disangka lebih hebat daripada apa yang kita sangka. Yang kita sangka kalau yang kerja kerajaan cukup bulan dapat gaji. Itu yang disangka. Orang yang berniaga tawakal tinggi, dia tak tahu. Tapi kalau kena durian runtuh, PKP, berapa ramai orang yang jadi miskin terkejut, berapa ramai orang jadi kaya terkejut. Terkejut dia kaya. Macam mana PKP ni boleh jadi kaya pula? Ni dia. Yang miskin terkejut ramai. Bisnes-bisnes macam perhotelan terkejut miskin. Bisnes-bisnes tak pernah jual emas tiba-tiba laku. Kan? Macam goreng pisang pun tak laku macam jual emas. Semua orang makan goreng pisang hari ni tak. Semua orang pakai emas hari ni pakai. Maknanya jual emas lagi laku daripada goreng pisang. Contoh. Bila PKP kaya pula jual emas. Contoh. Nak beritahu apa dia? Tuan-tuan, jangan bersedih. Pertama sekali, ya. Yang dua tadi tu, jangan sedih sebab dia kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala ambil dari dia. Yang kedua, jangan sedih sebab kita tahu apa yang Allah ganti pada kita. Yang ketiga, pegang dada kita, ya Allah, ini rezeki aku, ya Allah, itu rezeki dia. Itu memang bahagian dia. Semua orang ada rezeki masing-masing. Tuan-tuan datang ke kuliah maghrib kita pada malam ini, surau Darul Ikram, Kampung Kancung Darat, Banting Selangor. Memang dah ada namanya dah. Kalau tak ada namanya, buatlah macam mana pun, minyak habis lah, apalah, isteri panggil lah, tak datang gitu. Tapi sebab dah ada namanya. Walaupun motor Isuzu geran dah nama kita, baru beli 3 hari, dicolong orang. Sebab geran memang nama kita, tapi hakikatnya bukan milik kita. Kenapa monyok je? Ya, motornya mesti colong orang. Walah, siapa saya krembat? Ya rubuh. Dia ambil orang fotonya. Dah bukan rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, buat macam mana pun bukan rezeki kita. Ya, masa itulah kita nongkrong, muhasabah, wala. Dulu masa bunyi azan, layan customer jual top up. Kumpul, dapat beli motor Isuzu dan pakai 3 hari je. Lepas tu kena colong Allah. Kita rasa kita bijak. Rupanya kalau tak berkat, Allah ambil sekelip mata je. Allah. Kan? Betul ke betul? Ya, banyak benda dalam hidup kita macam tu. Kita rasa kita bijak. Bunyi azan buat tak tahu. Solat Jumaat kita tengok masih jual cendol lagi. Kenapa awak tak pergi sembahyang Jumaat? Saya perlu mempertahankan kecendolan saya. Allahu Akbar.
Allah nak bagi rugi sekelip mata je. Saya bagi contoh. Dunia pada hari ini, mana-mana negara yang mempertahankan arak sebagai sumber ekonomi negara, Allah jadikan 2 tahun Covid, boom, ekonomi jatuh sekelip mata je. Nak kumpul tu bertahun-tahun, nak bagi rugi kejap. Betul. Ni orang yang mana dia fikir bahawa yang kaya ni Allah, yang bagi rezeki Allah, Allah boleh ambil bila-bila masa je. Dia bukan soal orang yang cerdik dari sudut ekonomi, dia fikir tentang kena kumpul. Rezeki ni kena kumpul, dia banyak. Allah nak ambil sekelip mata je. Allah ambil 2 cara. Sama ada dicolong, dirampas orang, sama ada diambil secara hidup, ataupun kita diambil dulu tak sempat masa. Sebab itu akhir zaman, bukan akhir zaman lah, mana-mana zaman pun, ramai manusia, ulama besar, kita hidup dalam keadaan mengkayakan orang lain. Kita bagi petang siang malam keluar bagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, serbai tanah, bunyi azan serbai tanah dekat Kampung Endah, serbai tanah dekat Syekh Lambu, serbai tanah dekat Tanjung Darat. Kita mati, siapa dapat? Waris. Siapa rugi? Kita. Menyibukkan dunia orang lain yang untung, akhirat diri kita tergadai. Kawan kita ajak, "Ji, jom kita ngopi, ngeteh jom." Kita pun pergi. Aku ada kuliah maghrib, let lu say no. Umur berapa? 50. Ramai kawan-kawan kita 50 sihat lagi, let lu. Nanti umur 60 kita taubat lah. Nampak? Kita pergi je, kita pergi ngopi apa semua, bila menyesal, bila malaikat maut datang, menyesal. Kenapalah aku kawan dengan si siapa? Si Behon tu contoh kan. Kenapalah aku kawan si Jedul contoh. Tak ada kan nama kat sini kan. So, takut bahaya ni sebut-sebut nama ni, takut termention. Padahal tak sengaja pun. Ni dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak beritahu tuan-tuan, kita ulama sebut pertama sekali nak jadi baik, berkorban meninggalkan kawan yang buruk akhlak. Kerana dia akan merugikan dunia dan akhirat kita. Yang lebih penting, dia merugikan akhirat kita dan hanya menguntungkan dunia orang lain. Ni yang kita takut, tuan-tuan. Ya. Terpaksa korban. Mana orang muda yang ada media sosial, pergi unfollow semua yang kita follow untuk cuci mata. Kan? Dekat Instagram, dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat TikTok, kita unfollow semua. Sebab apa dia? Sebab itu sumber dosa. Dosalah yang menghalang kita untuk mendapat nikmat dalam mengingati Allah. Pertama sekali, bila kita cinta kepada Allah, kita akan mudah buat baik. Maknanya kita tahu Facebook ni yang kita follow gambar-gambar seksi ni semua tak baik. Kita kena unfollow sebab kita cinta kepada Allah, bukan cinta kepada maksiat. Kita unfollow. Bila orang yang mana dicinta kepada Allah, dia akan mudah buat baik. Dan bila dia dicintai oleh Allah, Allah bagi nikmat dalam kebaikan Allah. Sembahyang jadi nikmat, ya, baca Quran jadi nikmat. Setiap di antara kita ada 2 nikmat. Pertama nikmat dalam kemaksiatan, yang kedua nikmat dalam ibadah. Kita di mana? Setiap di antara kita ada 2 khusyuk dalam menonton TV, khusyuk dalam menyembang apa-apa, khusyuk dalam baca Quran, khusyuk dalam sembahyang. Kita di mana? Tepuk dada, tanya diri sendiri, jangan tanya orang lain. Ini dia. Allahu Akbar. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, sebab itu mencintai Allah ini merupakan satu agenda kita. Ya, dan syarat mencintai oleh Allah Taala ni mestilah kenapa dia? Mestilah kita kena membuktikan dengan amal ketaatan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya. Ya. Seterusnya kejap je, saya ingat baru 5 minit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiwa itu memang tabiatnya suka menentang dan membantah. Kita memang suka menentang, membantah. Ya. Bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, kita melihat betapa, ya, ramai orang yang mana dia mempertahankan kejahilan. Apa bukti mempertahankan kejahilan? Tak nak duduk dalam majlis ilmu. Dia tak nak duduk dalam majlis ilmu, mempertahankan kejahilan. Bila buat jahat, dia rasa apa dia? Dia rasa bila orang-orang yang mana cuba menentang, dia akan marah. Kan? Saya bagi kenduri kahwin yang lepas dekat mana saya tak nak mention. Kan? Dah berumur dah. Masih, Fatimah. Saya tengok, tak padan dengan umur. Padahal malaikat maut dah intai-intai. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu kita semakin berumur sepatutnya semakin dekat dengan Allah. Menjadi contoh kepada anak-anak dan cucu. Ini dia. Ya, tetapi berapa ramai orang mempertahankan kejahilan, kalau kita tegur, hubung masing-masing gitu. Allah. Tapi kalau datang kuliah, ya Allah, malunya aku. Kenapalah aku buat macam tu?
Tapi kalau tak datang kuliah, dia mempertahankan kejahilan. Sebab orang yang jahil, dia akan bermusuh dengan kebenaran. Siapa yang cakap kebenaran, dia akan marah, sebab dia jahil. Tapi orang yang mana dia alim, dia faham agama, dia akan terima kasih kepada orang yang tegur dia. Dan itu kalau tengok orang yang alim, ya, orang alim tegur, ya, ni tadi azan tak, inilah dia punya, ya, sepatutnya bar tu tak payah panjang. Allahu Akbar, biasa dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca sedap. Di mana ada bar tu tak boleh panjang sebenarnya. Terima kasih ustaz tegur saya. Ni orang alim. Tapi kalau orang jahil, setahun tak datang dah, meraju. Ini dia. Allah kalau tak dibayar tegur-tegur, meraju. Ada tak? Ada. Karena satu tempat tu, ya, tegur sikit imamnya, terus meraju tak datang. Kan? Bila tahlilan orang kosongan kan, tak dibagi tu, ingat duit minyak aku pakai air. Allah Akbar. Maju. Kan? InsyaAllah kat sini tak ada. Ini ikhlas. Nak beritahu hadirin yang dikasihi Allah sekalian, ya. Ni kita ramai di antara kita yang menyesal dengan kebaikan. Macam pelik ayatnya, menyesal dengan kebaikan. Menyesal dengan kebaikan ni tanda tiada keikhlasan. Menyesal dengan kebaikan ni sebab tak tahu tentang tipu daya dunia. Dunia ni memang kejam. Dunia ni memang kecewa. Dunia ini sementara. Kita buat baik sementara je orang puji kita, lepas tu orang kutuk belakang lagi banyak daripada puji kita. Menyesal aku buat baik dengan si dolar, alamak mention tak ada. Dolar tempat lain lah, ya. Menyesal lah aku, menyesal apa buat baik dengan, susah pula ya. Dia letak nama yang pelik-pelik sikit lah. Menyesal aku buat baik dengan Waktin. Waktin tak ada kat sini kan. Wak Centong tu kan, ya. Menyesal. Kenapa nak menyesal? Ustaz, saya dah spend time 20 tahun, saya belanja dia ngopi, saya medang sama-sama, habis umur saya, akhirnya ditikam belakang. Kenapa? Dilompat mati Ustaz. Allah. Contoh. Ini dia. Kan? Kita apa dia? Kita kecewa. Kenapa nak kecewa dengan kebaikan sedangkan kebaikan dah ada pahala? Sedangkan kecewa, menyesal, merungut, menyungut dengan kebaikan hanya menggugurkan pahala ataupun paling tidak membatalkan pahala. Allahu Akbar. Ini dia. Yang kita dah buat baik itu dah ada pahala dah. Habis itu macam mana Ustaz? Biar kita buat baik ni, kita tak ada nak bersungut-sungut. Bila kita buat baik ni ikhlas. Macam mana caranya? Bila kita buat baik dengan orang ni tempat jauh, biasa kalau mantu kan, saudara mara akan bagi 200, 300, orang lain bagi RM1 je kan. Kalau kita saudara mara ni bagi lebih lah, 500. Alajah, kok bagi banyak sangat ni sampai 500. Tak apalah, saya bagi ni ikhlas kerana Allah. Saya bantu ni, mudah-mudahan Allah bantu saya waktu susah. Kita cakap Allah bantu saya waktu susah, bukannya dia. Bila kita susah, siapa-siapa tolong pun tak kisah, sebab hakikat yang bantu Allah. Tapi kalau kita ada udang di sebalik ni, tak apalah ajar, besok anak aku kahwin, kau faham je lah. Besok kalau anak kita kahwin, yalah anak dia seorang, anak kita 11, patut-patut kan. Besok kalau anak kita kahwin, dia ayam-ayam aja, mulalah sakit hati kita. Oh, waktu dia susah kita tolong, waktu aku susah dia ayam-ayaman aja. Betul tak? Kita jadi kecil hati, kita jadi tidak ikhlas, kita jadi menyesal. Menyesal aku tolong dia, padahal yang kita tolong tu dah dapat faham. Hakikatnya orang lain yang tolong itu datangnya daripada Allah. Kalau memang kita niatkan dulu, kita buat di kerana Allah, Allah dah bagi pahala, siap Allah bagi bantuan, tak kisahlah datang daripada mana pun. Nampak tak? Berapa ramai orang yang menyesal dengan anak-anak dia. Menyesal, Ustaz saya buat baik dengan anak. Kenapa? Anak saya sekarang ni dah apa dia, minum air ketum. Anak saya dah ambil dadah apa semua, nak diparangi saya. Kalau saya tahu dulu waktu kecil, saya picit-picit dia. Marah. Ya, buat apa nak menyesal dengan kebaikan? Dulu yang kita dah hantar dia pergi sekolah, yang kita dah belikan susu, malam-malam dia nangis, semua kebaikan itu dah ada pahala dah. Jangan menyesal. Ya, kita doa yang baik-baik untuk anak kita. Ini dia. Allahu Akbar. Bila kita belajar kan, menyebabkan kita apa pun ujian dia menjadi tenang. Selama ni kan kita nampak ujian je, perit hati.
Tapi bila kita belajar, kita mula membetulkan cara fikir kita dan kita mula membetulkan cara hidup kita. Allahu Akbar. Baru kita faham semua yang kita buat selama ni yang tak berlandaskan agama, dia akan menemui satu jalan yang buntu. Sedangkan bila kita jalan di atas jalan Allah, dia akan menemui jalan ketenangan. Walaupun jalan Allah Ta'ala ini memberatkan dan menyusahkan. Sebab apa dia? Ustaz, dulu waktu saya geng-geng minum air ketum, ramai kawan. Bila saya tinggalkan kawan-kawan geng ketum, saya dah tak ada kawan. Bila saya geng-geng main nombor ekor, saya ada kawan. Saya berhenti, saya tak ada kawan. Macam mana ni Ustaz? Kan? Ramai yang tanya saya. Bila dia ada zaman-zaman jahiliah ni, bila dia berubah, dia mula tak ada kawan. Kenapa dia? Jawapannya satu je, bukan sejuta. Jawapannya kerana Allah Ta'ala nak supaya kita tak ada gangguan untuk semakin dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah kita semakin berumur. Dulu waktu anak kita bercicilan, lagi sana lagi sini, cucu kita lagi sana sini, dah duduk rumah jauh, seorang kat Pahang, seorang kat Terengganu, yang dekat pun tak lalu-lalu pun, singgah lalu pun tak nak. Kan? Kita rasa macam Allah sunyi Ustaz, semakin kita berumur. Jawapannya bukan sejuta, satu je. Tanda Allah Ta'ala nak supaya kita semakin dekat dengan Allah tanpa ada sebarang halangan. Waktu inilah kita nak bersama dengan Allah. Allah Ta'ala ajar kita bahawa inilah perangkap dunia. Dunia ni bila kita sandar pada anak-anak, anak tinggalkan kita. Sandar kepada kawan, tikam belakang tadi yang lompat hati tu kan? Sandar kepada harta, harta habis. Harta dicolong orang, duit bencin kena tipu orang, masuk MLM kena tipu, contoh. Sandar kepada apa-apa pun yang namanya apa dia? Bersifat dunia ni kecewa gitu. Tak ada orang mukmin, tenang aja. Haji ni tak ada ujian ke? Macam mana tak ada ujian? Kita kan orang, bukan buaya. Buaya pun ada ujian. Kenapa Haji ni tengok tenang aja? Semua ni kan hadiah daripada Allah. Anak saya sakit, hadiah daripada Allah. Rumah saya besar, hadiah daripada Allah. Rumah saya sempit, hadiah daripada Allah. Selama ni kita tertipu sebab kita tak belajar perangkap dunia. Kita sangka ada kedudukan dan jawatan menyebabkan kita semakin happy. Bila dah ada jawatan, semakin bimbang. Kenapa awak bimbang? Bimbang orang rampas kedudukan saya. Nampak? Orang ada harta, kita rasa. Kita tak ada harta, kita happy. Dah ada harta, bimbang juga. Bimbang orang nak colong duit kita. Kenapa Haji duk pandang-pandang Ustaz? Saya punya selipar tu RM1 Ustaz. Patut tengok-tengok luar je. Ingat ada apa tadi? Tak tenang. Nak ceramah, nak fokus tengok Ustaz ke nak tengok luar-luar? Kenapa? Rupanya motor dia harga 1.5 juta. Dia parking kat situ. Contoh. Tak tenang, tak tenang, tak tenang. Dulu tak ada harta, tak tenang. Ada harta banyak, lagi tak tenang. Sebab itu ketenangan bukan pada harta. Ketenangan pada jiwa. Ni dia. Baru kita faham, oh ya Ustaz, selama ni saya tersalah faham. Saya ingat kaya ni baru orang pandang. Rupanya kaya kan orang dengki. Patutlah orang pandang-pandang aja. Rupanya pandang dengan pandangan dengki. Naik motor besar, orang pandang. Kita pun mesti dipuji kita. Padahal tengah dengki. Faham? Banyak dalam hidup ni, aspek kita tak sama dengan apa yang kita sangka dulu. Kita ingat bila kita apa dia? Bila kita ada jawatan, ramai orang rapat dengan kita, ramai hormat kita, rupanya semua nak mengampu. Betul tak? Bila dah jadi YB lah, kena bayar pula pergi ke restoran. Kan? Orang pandang je kita, nak tak nak kena lah bayar. Dah pula kita kena bayarkan orang pula. Nampak tak? Ya, banyak aspek-aspek kita tuan-tuan yang kita sangka bila kita dapat, kita untung, tapi rupanya tak macam tu. Ya, siapa orang beruntung? Siapa orang kaya? Orang yang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berehat seketika, kita beri laluan azan insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Silakan.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi kesimpulan pertemuan kita pada malam ini, iaitu jangan cuba membantah Allah. Maknanya apa dia? Kita redha, kita rela hidup ini dengan apa saja yang Allah Ta'ala dah aturkan. Sama ada dari sudut rezekinya, sama ada dari sudut takdirnya, sama ada dari sudut undang-undangnya, semua itu untuk kebaikan kita. Kenapa kita gajinya banyak ni? Kebaikan kita. Kenapa kita duduk di kancung darat? Untuk kebaikan kita. Jangan kita merunung di luar jendela, kenapa lah aku duduk di kancung darat, kenapa tak duduk di Putrajaya? Putrajaya tak payah. Sebab apa dia? Yang kita lihat indah belum pasti ianya indah. Ya, agak-agak tuan-tuan, kalau dapat satu biji kereta Ferrari malam ni saya bagi seorang satu, agak-agak seronok tak? Memang seronok sangat. Tapi besok mula ada macam-macam tanda soal. Nak bayar rotek macam mana ni? Yang rotek, yang kereta sejadah ni pun delay contoh kan. Ni lagi nak bayar kereta Ferrari punya rotek berapa ribu, puluh ribu pun saya tak tahulah. Mahal, insurans dia apa semua kan. Ya, contohlah nak bagi tahu, kadang-kadang kita nak macam tu tapi bahagia tu memang untuk dia. Kalau dapat ke kita belum tentu lagi kita bahagia. Itu tuan-tuan tak layak jadi menteri. Sebab kita tak layak untuk dapat kebahagiaan macam tu. Kita layaknya bahagia kita tanpa jadi menteri, kita bahagia dah. Betul tak? Bahagia ni kat mana? Bahagia ni adalah di mana posisi kita berada. Di mana kita ada. Sebab apa kita tak rasa bahagia? Sebab terlalu banyak mendengar dan banyak melihat. Banyak je mendengar kedai kopi, haji anaknya berapa? 5, tunduk kita. Haji anak apa? Tak ada anak lagi. Sedih kita. Kan? Ya. Haji rumah ada berapa? Rumah yang mana? Saya ada Kampung Endah ada, dekat Johor ada, Negeri Sembilan ada, Kat Pahang ada, Singapura ada. Tunduk kita. Itu menyewa contoh kan. Bila banyak mendengar dan banyak melihat, kita akan rasa kurang bersyukur. Padahal kita walaupun menyewa, kita tak perlu bimbang sebab kita mati tak bawa pun rumah tersebut. Orang ada 5 rumah pun dia mati duduk dalam barzah. Besar tu je. Walaupun ya, kadang-kadang kita tengok rumah dia punya bilik air besar rumah kita. Allahu Akbar. Ada tak? Ada.
Saya tengok kat media sosial, dia punya bilik air besar rumah saya. Bilik air ni gaji berapa? Kan? Allah, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang mukmin tak jealous pun. Kita akan rasa kecelakaan bila jawatan kita diambil, kecelakaan kalau COVID-19 datang, kecelakaan kalau harta kita dicuri orang, kecelakaan kalau dapat datang macam-macam penyakit. Tapi orang mukmin melihat kecelakaan sebenar apabila dia tak dipanggil oleh Allah untuk boleh datang majlis ilmu. Kecelakaan sebenar kalau dia tak dipilih oleh Allah untuk boleh baca Quran. Kecelakaan sebenar kalau dia tak boleh bangun malam qiyamul lail. Kecelakaan sebenar kalau dia tak boleh ingat Allah. Dia banyak ingat dunia. Sedangkan dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang dia akan tinggalkan. Suka tak suka, sedia tak sedia, kita akan kembali ke rahmatullah bila-bila masa. Ya. Hakikatnya kita mati itu adalah perpindahan. Kalau kita kena posting Sabah Sarawak, walaupun kita suka bantal busuk, kata no, tak muat dah beg. Walaupun kita punya rumah besar, tak boleh bawa. Tanah kita tak boleh bawa. Itu hakikat perpindahan. Tu baru kena posting Sabah Sarawak. Kalau pindah ke alam barzakh, tak bawa apa-apa. Betul ke betul? Bawa amalan saja. Kalau kat dunia kita sibuk mengejar dunia, kalau mati tak ada persiapan, mesti confirm kita akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Ya. Kita kalau tertinggal dompet pun orang marah. Itu pun boleh lupa pun. Macam mana boleh tak bawa? Marah itu. Oh, kita pun menyesal. Allah, kenapa aku tak bawa dompet? Kenapa? Oh, dompet, kalau telefon lagi pening kepala. Tak ada dompet, boleh transfer online. Kan? Kalau tak ada telefon, tu. Betul tak? Ya, bila kita mati tak bawa amal Allah. Tuan-tuan. Ya, tuan-tuan confident hari ni sebab apa? Naik ada kenderaan, ya, balik ada rumah, ya. Esok kita pergi seorang-seorang ke kubur, tak bawa apa-apa bekalan, macam mana? Dunia ni sabar tu nikmat. Pernah dengar kuliah, balik nanti boleh mentong. Contoh, kan? Pernah kita berpuasa, lapar puasa, dapat buka. Esok kalau dah masuk dalam kubur, tak bawa bekalan, boleh order food panda? Tak boleh. Betul tak? Dunia ni ujian pun nikmat, sabar nikmat. Maka bersabarlah, kejap je hidup kat dunia ni tuan-tuan. Tak ada orang boleh lama pun. Ada orang boleh 100 tahun, tak boleh walaupun dia nak. Ya, belum tentulah. Ya, jadi saya rasa sekadar itulah perkongsian saya. Mudah-mudahan ya kita punya tausiah, taujihan dan juga motivasi kita dapat menyuntik hati-hati kita. Saya minta maaf kalau tuan-tuan terasa. Ya, kalau terasa maknanya mesej saya sampai. Okey, kalau tak terasa macam tak payah datang ceramah. Okey, jadi terasa tu alhamdulillah lah. Ya, cuma minta maaf je lah. Ya, jadi itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, marilah kita sama akhirkan pertemuan ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa kami yang besar, dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Ya Allah, apabila itu ya Allah, apabila itu pun kami tak tanggung ya Allah untuk menahan panas ya Allah, macam mana kami perlu menanggung pedihnya api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, seorang-seorang kawan-kawan kami telah dijemput oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, tatkala mana ya Allah kami dijemput nanti ya Allah, kami tak bawa rumah kami tak bawa tanah-tanah kami tak bawa anak isteri kami, dan kami tak bawa segala harta-harta kami ya Allah. Yang kami bawa hanya amalan yang ikhlas ya Allah. Ya Allah, amalan ikhlas yang mana yang kami nak bawa ya Allah. Banyaknya kami mengungkit-ungkit jasa ya Allah. Banyaknya kami ya Allah buat amalan yang riak ya Allah. Banyaknya amalan-amalan yang kami lakukan menunjuk-nunjuk ya Allah. Banyaknya amalan yang kami lakukan ini ya Allah adanya hasad dengki ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada riya, ujub, sum'ah dan takabur ya Allah. Ya Allah, jangan ya Allah jadikan amalan kami ini di akhirat nanti bagaikan debu yang berterbangan ya Allah. Ya Allah, adalah nilai mudah-mudahan dengan ketaatan kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah, kami menyesal di atas kelemahan kami ya Allah. Walau sehina dan sekeji mana kami ya Allah, walau segunung dan sebanyak
sebanyak mana dosa kami ya Allah, sudilah untuk kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Pada siapa lagi ya Allah untuk kami mengadu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mengakui betapa lemahnya kami ya Allah, gagalnya kami menjadi ketua keluarga ya Allah, sehingga ada di antara kami anak isteri semakin jauh kepada memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, bimbing dan pimpin kami ya Allah, agar kami terus istiqamah dalam kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami yang sakit sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Yang ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim, senhor.